Ni yang kita baca dalam kitab dulu, hadis yang last sekali kita baca kan. Suatu ketika sampailah saat dah nak kiamat dah ni, Allah datangkan angin yang sepui-sepui bahasa yang berbau harum daripada Yaman. Yang kita baca dulu kan. Angin itu akan datang ke setiap pelusuk muka bumi, walaupun kita duduk bawah tanah ke, duduk celah-celah batu ke, duduk atas gunung ke, duduk tengah laut ke, seandainya masih ada sebesar zarah iman, percaya adanya Allah, dia tak semayang, dia tak puasa, dia apa benda pun dia tak buat, bahkan dia ini kaki maksiat. Tapi kalau kita tanya kepada dia, siapa Tuhan kamu? Dia kata, Allah Tuhan aku. Walaupun aku ini kaki disko, walaupun aku ni kaki minum arak dan sebagainya, tapi aku yakin bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Orang ni pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dikira orang ni masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati macam mana? Bila angin tu melintas je, dia sedut. Dia sedut je angin tu, lalu matilah dia. Nak sebutkan di sini, dia sebut, Nabi sebut, walau seberat zarah, nyawanya tetap akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam hatinya masih ada keyakinan bahawa Allah itu Tuhan. Apa fahamnya? Maknanya tiupan sangkakala itu berlaku hanya ke atas orang-orang yang kafir lagi fajir sahaja. Orang-orang kafir yang tak percaya kepada Allah, menolak Allah sebagai Tuhan, bahkan lebih teruk lagi, memperakukan bahawa ada Tuhan selain daripada Allah. Orang-orang inilah yang akan berhadapan dengan huru-hara hari kiamat. Tiupan sangkakala itu akan menimpa ke atas mereka. Seandainya kita ni masih ada iman walaupun sebesar zarah, kata Nabi, orang ni disedut je angin tu daripada bumi Syam itu, dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita sedut je angin, kita mati, itu bukan angin Yaman, itu angin kus-kus semua. Ada tak kita sedut-sedut mati? Ada kan? Sebab tersedut gas beracun. Contohlah kan, tersebut gas beracun tak ada dalam hadis. Kalau sedut masa ni, sedut-sedutnya pun mati. Kita tengok, oh ini yang kata angin Yaman ni. Bukan sekarang. Cerita dia sesudah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Kalau sekarang tersedut mati, bukan. Itu angin yang membawa racun. Tak kira yang tu. Ni cerita dia selepas terbunuhnya Dajjal di tangan Nabi Isa alaihi salam. Abdullah berkata, disambung lagi, aku mendengar keterangan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda kemudian meneruskan, tinggallah orang-orang jahat sahaja. Nabi sambung cerita kepada Abdullah, kemudian Abdullah sampaikan kepada orang yang bertanya tadi ni. Nabi kata masa tu bila dah mati semua yang ada iman, walaupun senipis kulit bawang dalam hati dia ni, yang tinggal pada ketika itu, kata Nabi, orang-orang jahat sahaja, yakni yang melakukan kejahatan begitu ringannya, seiringan burung terbang dan setenang binatang buas mengorbankan mangsanya. Maknanya yang tinggal tu tak ada apa-apa lah. Yang tinggal tu orang yang dah tak tahu hukum hakam, tak tahu hala tuju dah. Dia ingat dunia ini dia yang punya. Masa tu mereka tidak mengenal perkara ma'ruf dan tidak mengingkari perkara mungkar. Yang tinggal masa tu, kata Nabi, orang-orang yang sudah tidak ada iman dalam diri dia, orang-orang yang tak percaya akan berlakunya kiamat, orang-orang yang terus bergelumang dengan dosa dan maksiat. Orang-orang macam ni yang tinggal sesudah dimatikan oleh Allah orang-orang yang beriman tadi. Apa berlaku lepas tu? Lalu datanglah syaitan menghampiri mereka dan berkata,
tidakkah kamu menurut perintahku? Dia main peranan lah. Cerita dia masa tu syaitan tengok yang beriman ni habis semua dah mati, yang ada tinggal ni, yang ni aku kena kaut habis dia. Kata syaitan, kalau yang ni tinggal ni aku tak kaut habis, rugi, tak ada kawan lah. Yang aku nak hasut semua tadi tu, yang masih lagi kata Allah Tuhan semua ni, semua dah pergi, Allah dah ambil dah. Jadi yang tinggal ni aku kena pegang cukup-cukup, kata syaitan. Syaitan menghampiri orang-orang kafir dan jahat ini, dia tanya, tidakkah kamu menurut perintahku? Syaitan, kalau aku arahkan sesuatu, kamu ikut tak? Mereka berkata, apa yang kamu perintahkan? Dia tanya, orang-orang ni dia akan tanya kepada syaitan, okey, sekarang ni nak suruh buat apa? Kamu nak suruh kami semua buat apa? Syaitan pun menyuruh mereka menyembah berhala. Namun demikian rezeki mereka tetap melimpah dan penghidupan mereka baik. Tu dah. Kata syaitan, tak apalah, sebab kamu pun dah yakin dengan aku, dengar apa aku cakap ni, sembah berhala. Sembahlah apa nak sembah pun selain daripada Allah. Mereka ni sembah berhala tak? Sembah. Dia yakin ada Tuhan selain daripada Allah. Kehidupan dia macam mana? Porak-perandakan tak? Nabi kata, namun demikian rezeki mereka tetap melimpah dan penghidupan mereka baik. Mereka tetap, yang kaya tetap dengan kekayaannya, yang hidup di dalam keluarga besar tetap nampak bahagia dengan keluarga besarnya. Allah izinkan masa itu. Sedangkan mereka adalah manusia yang sudah pun diasingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab mereka tidak mengaku Allah itu sebagai Tuhan. Bahkan mereka mengingkari segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah berusaha untuk mencari kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.